3.6 bilion ringgit telah pun ditarik untuk negeri Kedah terutamanya sewaktu pandemik ini, di mana ini adalah satu situasi yang orang kata menongkah arus, di mana kalau kita dapat saksikan kedudukan ekonomi yang kurang stabil disebabkan oleh pandemik COVID-19, tetapi negeri Kedah Darul Aman antara negeri yang mencatatkan pelaburan yang tinggi jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain. Dengan itu pagi ini kita cukup besar hati untuk berbicara berkenaan Selangkah Kedah 2035. Bersama kita di studio pada pagi ini adalah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Muhammad Noor, Menteri Besar Kedah Darul Aman. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri, kalau ikutkan apa yang saya kongsikan tadi, jumlahnya sangat besar jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain. Tu tak habis lagi tu, ada lagi. Ada lagi motor lepas ni. Jadi kita ingin Datuk Seri untuk kongsikan berkenaan dengan pencapaian setelah hampir lebih setahun Datuk Seri memegang ialah portfolio sebagai Menteri Besar Kedah ini kan. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada RTM kerana bagi kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan rezeki yang banyaklah kepada Kedah Darul Aman daripada sebuah negeri pertanian. Dah beberapa ratus tahun dah kita bergantung kepada pertanian, dan apabila ada usaha-usaha untuk keluar daripada pertanian yang sering dikaitkan dengan kemiskinan, ya, kita cuba untuk mempelbagaikan sumber ekonomi kita. Alhamdulillah 16 tahun dulu ada Kulim High Tech Park dibuat oleh generasi awal. Kemudian itu dilanjutkan lagi oleh pemimpin-pemimpin selepasnya. Alhamdulillah sampai zaman saya ni semua tu sudah tersedia dengan baik. Tinggal lagi untuk meneruskanlah perjuangan itu, mengangkat Kedah untuk menjadi satu kalau boleh dikatakan satu kuasa ekonomi di utara Semenanjung. Itulah satu perjuangan yang saya dan rakan-rakan di Kedah, Esko Wakil Rakyat, pegawai tinggi kerajaan, kaki tangan awam sedang usahakan. Itu yang kita akan buktikan bahawa Kedah pun boleh macam orang lain juga. Tapi kena kerja sungguh-sungguh lah. Tak boleh main-main, tak boleh goyang-goyang kaki kan. Masa nak kerja, tak mau kerja, duduk saja. Tak boleh. Ruang yang ada ni adalah satu perjuangan, satu medan perjuangan. Jadi kerja ni adalah perjuangan untuk capai apa yang kita gariskan, yang Su sebut tadi 2035 tu. Ada lagi 15 tahun untuk kita capai, insya-Allah kita akan buktikan Kedah boleh. Insya-Allah. Datuk Seri, kalau kita dapat saksikan pelaburan terbesar daripada Raisin Solar Technology sendiri berhad di Kulim High Tech Park. Kalau Datuk Seri boleh kongsikan berkenaan dengan pelaburan daripada Raisin Technology. Ya, Raisin Solar Technology ni dia buat panel solar. Dia antara company yang buat panel solar terbesar di dunia, dan dia melabur di Kedah tu. Saya fikir pelaburan yang tertinggi lah dalam sejarah di Malaysia. Untuk satu company yang begitu yakin untuk melabur di Kedah 42.2 bilion. Di Kulim High Tech Park. Kulim High Tech Park ni satu-satunya taman berteknologi tinggi yang ada di Malaysia. Dia top 5 di Asia ni. InsyaAllah under construction kilang dia akan sediakan peluang kerja yang banyak. Sekarang ni tengah dibina lah. Cuma specialnya kita sekarang ni ialah kita cari jalan bagaimana untuk tarik minat orang ramai. Banyak tempat orang nak pergi berlabur di Selangor, di Johor, di mana-mana lah. Tapi apa kelebihan yang Kedah ada untuk kita offer kepada orang? Siapun dalam sektor pelaburan ni, kita ucap terima kasih juga kepada pekerjaan sekutuan di Maida, di MITI yang turut membawa nama Kulim High Tech Park dan Kedah ke arena antarabangsa untuk tarik pelabur masuk. Alhamdulillah, selain pada Raisin, kita ada lagi banyak syarikat-syarikat multinasional yang sedang memberi perhatian kepada Kulim High Tech Park. InsyaAllah kita pun ada pecah tanah satu pelaburan daripada Austria baru ni. Pelaburan terbesar syarikat tu di luar Austria. 8.5 bilion. Kita ada pelaburan untuk buat kaca untuk dibuat panel solar. Pun dibuat di Kedah sekarang ni. Dan Kedah menjadi pengeluar panel solar terbesar di Malaysia sekarang ni. Dan pada masa depan akan lebih meningkat lagi lah. Ini satu berita gembira lah untuk rakyat Kedah. Kita nak orang Kedah ni dia tak payah merantau jauh-jauh kan. Pergi negeri jauh-jauh kan, tinggal mak ayah, tinggal keluarga.
bila ada peluang kerja di Kedah, dia akan balik duduk di Kedah, rapat dengan keluarga dia lah. Ini perkara yang diberi perhatian oleh Kebuah Duli Yang Mulia Tunku Sultan Kedah. Dia kata anak-anak kita duduk jauh tu bagilah mereka balik. Duduk dekat mak ayah mereka tapi kenal dah kerja. Jadi kita sedang wujudkan peluang kerja yang banyak. InsyaAllah dalam tempoh beberapa tahun ni ada belah-belah ribu lah peluang kerja untuk anak-anak Kedah cebur diri dalam bidang pekerjaan yang berkemahiran tinggi. Cuma kita nak kena bersiap mereka lah. Kita custom made di IPT awam di Kedah dan di negeri jiran tu apa kehendak industri untuk mereka belajar lah dalam bidang teknikal. Alhamdulillah. Itu satu pencapaian yang sangat luar biasa Datuk Seri, khususnya untuk negeri Kedah, dan kita lihat juga dan difahamkan melalui Kulim High Tech Park ini permintaan dia sangat melebihi penawaran. Difahamkan juga Datuk Seri begitu ramai pelabur yang berminat sampai tak cukup tanah Datuk Seri. Betul. Apa resepi Datuk Seri? Sekarang ni kita terpaksa buka fasa 4A dan juga fasa 5. Fasa 4A tu kita terpaksa guna dana dalaman untuk buat pengambilan balik tanah buat infra. Pasal tak sempat nak pinjam. Fasa 5 kita dapat pinjaman daripada kerajaan persekutuan, alhamdulillah. Untuk kedua-dua ni sedang di fasa 4A sudah siap dibuat pengambilan, tinggal fasa 5 lah. Kerana saya fikir di Kedah ni tanahnya masih murah, infranya lengkap. Itulah menarik minat. Kemudian kita ada satu sistem yang mempercepatkan proses. Daripada hari pertama dia menyatakan hasrat sampai dia mula ekspor produk dia. Kita ambil masa tak sampai 10 bulan. Ada satu sistem yang dikenalkan oleh Majlis Pembenaran Kulim, dipanggil E10. E10 ni permit express untuk construction. Dia special, sangat special. Sekarang ni PBT lain di seluruh Malaysia ni sedang menumpu perhatian kepada MPK lah, Majlis Pembenaran Kulim. Bagaimana proses ini begitu cepat. Saya rasa siapa yang ada kelebihan-kelebihan ni akan muncul sebagai pemenang lah dalam persaingan-persaingan ni. Jadi tanah kita tak mahal sangat berbanding dengan negeri jiran kan. Dia punya ni dah terlalu tinggi, jadi orang pilih Kedah lah. Satu lagi, Kedah pun dengan negeri-negeri jiran tidak berapa jauh perjalanan dalam sejam lebih dah boleh sampai. Jadi itu antara faktor utama kenapa Kedah menjadi pilihan utama daripada pelabur-pelabur di luar sana. Kalau Datuk Seri boleh perincikan juga berkenaan dengan isu red tape, bila ada pelaburan dari luar ataupun pelaburan dalam negeri, pelaburan domestik dan sebagainya, isu-isu ni memang tidak akan lari. Jadi kalau Datuk Seri boleh kongsikan apakah antara penyelesaian yang diusulkan oleh Datuk Seri untuk memastikan agar isu ini dapat dibendung? Ya, dulu memang dalam pelabur-pelabur ni time is money kan. Betul. Lagi lama dia punya tu dia nak elak benda tu. Kita ikhtiar lah, cari ikhtiar dan kita buat kajian di pasaran apakah kehendak yang menjadi dorongan utama para pelabur. Masa dia tak boleh tunggu lama. Sebab kadang-kadang dia tunggu lama, market share hilang, customer dia lari pergi tempat lain. Jadi dia terpaksa speed. Jadi kita pun kena speed serang urusan. Ada satu kilang Aspen Glove baru ni, daripada mula dia setuju beli tanah, dia dirikan kilang dan kargo pertama dia sampai di Europe hanya mengambil masa 9 bulan. Termasuk bina kilang, sediakan peluang pekerjaan, dia buat langkah percubaan dia. Dia kata saya daripada hari pertama saya setuju dan saya mulakan sampai kargo saya sampai di Europe 9 bulan. Ini saya rasa tak ada tempat lain lah. Dan sistem itu kita aplikasikan dalam semua permohonan industri dan pelaburan di Kedah pada masa ini dipanggil E10. E10. Saya rasa produk E10 ni lah menjadi pemangkin utama lah menarik para pelabur masuk. Dan kita sedia maklum kalau kita dah saksikan visual-visual yang dikongsikan kepada penonton tadi, banyak projek-projek yang sedang membangun di negeri Kedah pada ketika ini. Antaranya Kulim International Airport KSP yang merupakan salah satu dikategorikan sebagai projek ikonik Kedah. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan berkenaan perkembangan terkini berkenaan Kulim International Airport ni dan juga projek-projek utama lain Datuk Seri. Terima kasih. Kita ada 7 atau 8 projek berimpak tinggi kita namakan supaya dia menimbulkan spillover ekonomi, menjadi katalis dan juga game changer kepada yang saya sebutkan awal tadi, sektor ekonomi akan menyumbang kepada pendapatan negeri. KXP ini salah satunya. Tapi
6 tahun dulu KSP ini diilhamkan dalam satu bengkel untuk cari sektor-sektor yang boleh jadi game changer ekonomi di Kedah, dan diilhamkanlah KSP. Tapi dia duduk musim tak landing. Jadi time saya ni, saya kata saya nak landing, saya nak buat sampai jadi. Ini motor kerja yang saya rasa mudah aja, semua orang tahu. Buat sampai jadi. Mudah motor. Ada orang kata nak buat kan 6 tahun tak jadi apa hari. Saya kata buat sampai jadi. KSP ni sekarang kita kenali sebagai Kedah Aerotropolis. Kedah Aerotropolis ini satu bandar yang banyak komponen di sekitar airport. Dulu kita ada sebut airport kan dia trigger ketidaksenangan hati ataupun kecurigaan. Ada orang kata ini satu ancaman kepada pihak-pihak tertentu. Kita bukan ancaman, kita ada pelengkap. Jadi kita namakan Kedah Aerotropolis. Kita akan fokus kepada MRO. MRO ni ialah satu industri dalam bidang penerbangan. Mereka buat baik pulih kapal terbang, repair, overhaul. Bidang ni ada di KLIA dan akan jadi satu sektor yang akan menjana ekonomi pada masa akan datang. Kita juga nak pastikan Kedah Aerotropolis ni dia jadi hub kargo. Kalau di Europe dia ada Luxembourg. Luxembourg ni adalah hub kargo Europe. Barang-barang daripada China, daripada US nak masuk Europe, semua fly pergi ke Luxembourg, dan itulah distribute. Kedah Aerotropolis ni akan jadi center untuk kargo, untuk distribute di seluruh negara ASEAN. Itu kita punya business model lah. InsyaAllah akan InsyaAllah petang nanti saya akan ada taklimat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pertimbangkan untuk memberi kelulusan segeralah kepada projek ini. 100% pembiayaan swasta. Karena dulu modelnya ialah pembiayaan kerajaan persekutuan, tapi saya faham ada kekangan keuangan akibat daripada pandemik COVID dan sebagainya. Kerajaan terpaksa berbelanja untuk menghadapi pandemik. Jadi kita invite sektor swasta untuk melabur, yang kosnya agak tinggi. Ya 7-8 bilion lah untuk pembinaan ini. Dan pihak konsultan telah menasihatkan kita untuk menceburi sektor-sektor yang tak ada. Jadi kita tinggallah penumpang, kita tak sebutlah untuk buat terminal untuk penumpang, walaupun akan ada terminal itu, tetapi kita fokus kepada kargo dan MRO. Di samping komponen-komponen lain lah, ada rangkaian sejuk beku, ada akuatik. Sekarang ni barang-barang dia kena cepat. Di seluruh dunia orang dah hantar pakai kapal. Kapal mungkin ambil masa seminggu. Tapi oleh kerana ekonomi telah berkembang begitu, barang orang nak cepat. Jadi kalau pakai pesawat, sejam, 2 jam boleh sampai. Jadi itu satu persaingan dalam ekonomi yang kita kena grab. Lalu ya Grab, jangan duk lepas. Kan? Jadi kita fokus kepada bidang-bidang macam itulah di Kedah Aerotropolis. InsyaAllah 2026 akan mulakan operasi. Kita harapkan yang terbaiklah agar segala perkara yang direncanakan itu dapat dilaksanakan dengan jayanya. Juga bila kita bercakap berkenaan dengan Kedah ini, Datuk Seri dia tak lari daripada pemata negeri Kedah, iaitu Langkawi. Langkawi ini wajib kita cerita. Kalau kita sebut Kedah, tak sebut Langkawi itu maksudnya mungkin dia bukan orang Malaysia, Datuk Seri. Mungkin dia daripada negeri lain ataupun dia mungkin rakyat Malaysia tapi dia dibesarkan di negara luar dan sebagainya. Jadi kalau kita nak kongsikan berkenaan pelaburan di sekitar Langkawi, ada projek Lita Lumba antarabangsa yang bernilai 1 bilion ringgit dicadangkan untuk dibangunkan oleh Open Road Asia Sdn Bhd. Jadi kalau Datuk Seri boleh kongsikan berkenaan dengan Lita ini? Ada satu saya kata minat di kalangan orang yang orang Kedah panggil orang have ni lah. Orang ada ni kan tu. Orang Kedah panggil orang have. Depa beli kereta di Langkawi tu kan pulau bebas cukai. Beli kereta simpan Langkawi, sekali-kala depa main naik lah. Merasai kenikmatan lah kot. Saya pun tak tahulah kan. Kemudian oleh kerana banyak kereta ni dibeli di Langkawi, disimpan. Kemudian tu Open Road Asia ni mencadangkan kita ada track. Takkan dia nak main atas jalan raya kan, membahayakan orang ramai, membahayakan mereka sendiri. Open Road Asia mencadangkan kita ada track khusus untuk orang-orang ni merasai prestasi kereta tu di atas track yang sah. Jadi dicadangkanlah Lita ni di Bukit Malut. Dia mencadangkan pembinaan satu track 400
1.4 km kot. Tapi dia ikut muka bumi lah. Saya dipahamkan Opera Asia sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan lagi cadangan pelaburan ni, sudah capai 4.3 bilion. Wow. Tapi tak diumumkan lagi. Jadi siapa-siapa yang ada kereta di Langkawi lepas ni nak rasa nikmatnya bawa kereta mewah ni, boleh main di trek ni lah. Wow. Kemudian tu akan ada hotel, akan ada unit-unit komersial lah di sekitar kawasan ni. Ada juga residential, penempatan yang akan dibangunkan. Kemudian tu kita ada Wydad Langkasuka, yang ni pelaburan 40 bilion. Pihak swasta, syarikat Wydad Group untuk bangunkan Wydad Langkasuka ni pun banyak komponen, banyak sangat komponen dan saya nak cerita tak sempat lah. Di dalam tempoh 15 hingga 20 tahun. Dia kata saya nak cuba speed 15 tahun. Mungkin kena pergi sampai 20 tahun mungkin lah. Tapi dia punya GDP dia 40 bilion. Ini pun akan menimbulkan limpahan ekonomi usuh kepada Langkawi dan juga sebagai tarikan baru ke Pulau Langkawi. Kalau orang pergi Langkawi setahun 2 kali, dia akan pergi tengok benda yang sama. Jadi 2-3 tahun lagi dia akan ada benda-benda baru untuk dia nikmatilah di Langkawi. Dan jumpalah semua penonton-penonton ke Langkawi ya. Kita ada sebelum ni masa ni diperkenalkan gelembung pelancongan. Sekarang ni sudah terbuka, boleh orang boleh pergi. Nak pergi overseas tak boleh, pergi Jalan Langkawi. Semua ada di Langkawi. Semua ada di Langkawi. Langkawi itu permata Kedah. Yes. Langkawi permata Kedah. Permata Kedah. Tak perlu kita melancong jauh-jauh, semuanya ada di Langkawi. Datuk Sri, selain kita berbincang berkenaan projek-projek yang mempunyai impak besar kepada ekonomi dan juga kepada rakyat di negeri Kedah, pasti ada juga isu-isu yang sudah pasti menjadi perhatian Datuk Sri, iaitu isu berkaitan isu rakyat seperti isu air. Jadi bagaimana pendekatan dan juga pemerhatian Datuk Sri untuk memastikan isu rakyat ini dapat diselesaikan, Datuk Sri? Pertama sekali saya nak dipahami bahawa Kedah ni ada jajaran pipe utama dia 13,000 kilometer. Nak pergi rumah ke rumah kan. Kemudian tu kita penempatan kita jarang-jarang, jauh-jauh. Jalan 2-3 kilometer pipe besar tu jumpa 2 biji rumah. Kan? Jadi kos maintenance kita tinggi. Kemudian tu masa saya jadi setiausaha kepada Menteri Besar Kedah yang ke-10, Ustaz Azizan dulu. Masa itu pun kita dah menyedari berapa jauhnya kita di belakang keperluan semasa dari segi infrastruktur air. Loji, pipe, loji rawatan, intake kita, muka sauk kita jauh di belakang. Masa tu kita kaji tengok ada kita di 15 tahun di belakang infra kita. Kemudian kita mulakan usaha bersesuaian dengan Akta Wasiat 2006 tu, Akta 655 untuk mengkehendaki satu operator air ambil alih daripada Jabatan Mekalah Air. Kita mulakan pada tahun 2010 penswastaan pengkorporatan operator air ni alhamdulillah telah berjalan. Pada masa itu lagi kita telah mencadangkan untuk mengatasi isu-isu Mekalah Air ni kena ada loji baru. Dan alhamdulillah sampai turn saya ni diluluskan 5 loji rawatan air yang baru. Kemudian kita ada rancangan untuk penggantian pipe. Kalau loji baru ada 5, pipe bocor tak ganti, macam tak ada loji juga. Kan, no? Sekarang ni kita hadapi isu NRW, non-revenue water yang tinggi. Adalah sama lebih kurang dengan negeri-negeri lain juga, tapi kadar 40% ke atas ni terlalu tinggi. Kalau kita ada 100 timba, 40 timba tumpah. Dia punya analogi macam itulah. Jadi terlalu tinggi NRW. Kita nak atasi ini, kos dia mungkin cecah 1 bilion. Yang kita sedang usahakan untuk libatkan pihak swasta juga. Tapi ini perlukan kepada kebenaran khas daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. Kerana ada undang-undang tak boleh melibatkan swasta. Kita telah memohon. Saya fikir SPAN tidak ada halangan lah untuk kita libatkan swasta dalam aspek penggantian pipe untuk mengatasi NRW. Di samping kita sedang dalam proses pembinaan 5 loji rawatan air, iaitu di Jenum Baru, di Bukit Selambau, di Lubuk Buntar, di Pelubang. Ni semua ni akan membekalkan air terawat
yang dengan kuantiti yang lebih banyak. Pada masa yang sama kita nak jalan selari dengan pembaikan jajaran pipe lah. 13,000 kilometer. Kita nak bandingkan negeri jiran saya Pulau Pinang. Dia ada 2,600 kilometer saja. Kemudian dia penempatan dia high rise. Sampai satu spot dia naik ke atas. Kita jalan 3 km jumpa serumah. Jalan 3 km. Kita banyak akaun domestik. Akaun domestik tarif dia murah. Negeri-negeri lain macam Selangor, Pulau Pinang, dia banyak akaun industri. Akaun industri rate dia mahal. Jadi income dia lebih lah. Jadi untuk mengatasi isu ni, ya, alhamdulillah lah Kerajaan Persekutuan telah meluluskan pinjaman dan juga grant untuk LRA ni. Selain daripada kita sedang dalam proses untuk memperbaiki pipe dasar laut Bekalan Air ke Langkawi. Ada 46 km submarine pipe yang bawa air terawat daripada Sungai Baru di Perlis tu, Kedah punya, pergi ke Langkawi. Ada kebocoran akibat kena sauh kapal lah semua ni. Sudah diperbaiki, tapi kita nak buat audit integriti sejauh mana pipe itu ketahanan dia berapa tahun lagi. Dan kita dah dapat pinjaman 50 juta daripada Kerajaan Persekutuan untuk kita perbaikilah pipe tu, berapa kilometer yang kena diganti, bolehkah diguna klaim saja. Kita sedang kaji teknologi-teknologi yang bersesuaian lah untuk memperbaiki laluan pipe 46 km itu. Dan kita dah mohon untuk satu lagi submarine pipeline juga daripada Tanah Besar ke Langkawi, kerana permintaan di Langkawi dengan kemasukan pelancong yang banyak, projek-projek pelaburan baru yang tinggi. Jadi permintaan terhadap air tentulah akan meningkat selepas badai ini. Maka kita mohon juga Kerajaan Persekutuan untuk mempertimbangkan projek baru rawatan air, loji rawatan air daripada Tanah Besar ke Langkawi satu lagi. Masalah dia lah ni, kita ada satu line saja. Kalau line tu habis, orang Langkawi kering lah. kita nak cubalah untuk alhamdulillah saya jumpa dah Yang Berhormat Menteri Kasar ni. Dia cadangkan beberapa option untuk kita pastikan bekalan air di Langkawi terjamin. Okey, Datuk Seri, itu saja kesempatan yang kita ada pada pagi ini untuk kita berkongsi berkenaan dengan kejayaan-kejayaan yang dicapai ataupun perancangan-perancangan yang diusulkan ataupun ingin diteruskan oleh Datuk Seri sendiri. Terima kasih bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan apakah yang terbaik untuk mereka yang berada di negeri Kedah. Semoga sentiasa dipermudahkan segala urusannya Datuk Seri untuk meneraju dan juga memacu pembangunan ekonomi di sekitar negeri Kedah Darul Aman. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri, dan tahniah kita ucapkan atas pelaburan yang cukup besar, menongkar arus dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Sudah pastinya ingin memacu selangkah Kedah 2035. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ini berkatlah doa orang ramai. Okey. Allah bagi. Ini semua Allah bagilah. Semoga terus diberkati Datuk Seri. Terima kasih sama kita hari ini. Itu dia berkenaan dengan program Selangkah Kedah 2035. Kita bersama dengan Menteri Besar Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi seketika tadi. Kita habis seketika. Selepas ini kita akan bercakap berkenaan penyetempatan matlamat pembangunan lestari. Jangan ke mana.